Jadi bagi tuan-puan yang berada di rumah, selamat menjalankan tugas di rumah, okey, bersama dengan anak-anak, memasak dan sebagainya. Okey, bagi tuan-puan yang sekarang ni berada di pejabat, minta izin dulu dengan bos. Okey, minta izin dulu dengan bos untuk dengar ilmu dulu, untuk dengar kelas tajwid ni. Kalau bos tak izin, alamatnya kena tengok malam ni lah, sebab saya akan share dalam Facebook dan tuan-puan boleh tengok malam ni, insya-Allah. Ulangannya malam ni. Okey, saya harap tuan-puan gunakanlah sebaiknya saat ini, sebab kita memang tak ada kaedah lain dah. Okey, saya dah buat survey kepada setiap pelajar, ada yang jawab, ada yang tidak jawab lagi. Okey, untuk mengetahui adakah boleh ke tak akses melalui FB Live ini, ataupun kalau tak boleh melalui FB Live, boleh tengok di YouTube channel. Okey, kami di sini LC Biomas ni sentiasa mencari jalan yang terbaik, yang sebaiknya untuk memenuhi waktu-waktu tuan-puan yang sekarang ini sedang dalam perintah PKP ini untuk belajar Quran. Kalau boleh tiap-tiap hari kena belajar Quran, walaupun sesi yang berlainan, walaupun sesi tajwid ke tamhid ke talaqi ke, hari-hari kena akses dekat FB Guru ALC Kota Biomas ini untuk belajar Quran. Okey, sebab kita tak tahu, saya sebagai ustaz ni pun tak tahu, tak boleh nak ramal apa yang akan berlaku lepas ni. Okey, walaupun dikatakan sehingga 14 hari bulan, kita pun tak boleh nak ramal sama ada okey, Cik Yunus Cik Yunus Nazrin, Cik Yunus busy kat YouTube lah sama-sama dengan ustaz. Alhamdulillah, kena yalah, dengan saya pun sibukkan diri lah, sibukkan diri dengan benda-benda yang bermanfaat lah di waktu kita berada di rumah ini. Bukan kita saja ajak, kalau satu telefon tu ajak 2-3 orang lagi, anak, isteri, mari tengok sekali, kita belajar sekali ilmu ni. Kalau tengok kelas Quran, tengok sekali ramai-ramai. Kalau tengok ceramah apa, tengok sekali ramai-ramai, supaya ilmu ini dapat bersebar luas, bukan untuk kita saja, untuk semua. Okey, sebab memang kita sebenarnya di penakhiran zaman, cuma kita tak tahulah bilakah zaman ini akan berakhir, sebab tanda-tandanya dah ada, tanda-tanda awal dah ada. Cuma yang kita sedang, bukan kita tunggu, memang kita tak tunggu pun. Kalau dengar pun takut sebenarnya, kalau dengar pun takut sebenarnya dengan tanda-tanda kiamat yang besar, tanda-tanda akhir. Okey, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, keluarnya turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, adanya angin panas daripada sebelah-sebelah Syam dan sebagainya. Itu tanda besar. Okey, cuma kita kena bersedia, kita kena bersedia. Saya minta ambil sikit masa, kita kena bersedia untuk menghadapi saat-saat itu. Okey, ustaz pun kena bersedia untuk diri ustaz sendiri, jaga diri. Allah Subhanahu taala dah kata dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu. Okey, di samping kita jaga diri kita, ahli keluarga kita pun kita kena jaga. Kenapa kita kena jaga ahli keluarga kita? Sebab di akhirat nanti, semasa dibuat pengadilan bagi kita, akan ada satu sesi, iaitu Allah SWT akan panggil semua ahli keluarga kita untuk memberitahu tentang perilaku kita, untuk memberitahu adakah kita tidak menunaikan tanggungjawab kita kepada mereka. Okey, sebab itulah dalam perkongsian online ini, saya tidak tuju pada tuan-puan saja. Tuan-puan boleh luaskan lagi kepada ahli keluarga tuan-tuan. Ajak sekali untuk tengok. Okey, siapa yang ada TV canggih dekat rumah itu, dia ada wifi dan sebagainya, orang panggil pasang dekat TV, biar semua orang boleh tengok. Okey, minta maaf lah kalau tengok-tengok tu suara saya tak sedap tu, minta maaf lah. Okey, yang penting ilmu yang saya sampaikan ni tuan-tuan dapat manfaat, insya-Allah. Okey, itu sebagai pendahuluan. Minta maaf lah lewat sedikit, berhenti lewat sikit lah. Okey.
Jadi untuk hari ini kita nak belajar tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid, alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan yang telah berjaya sampai ke peringkat akhir ilmu tamhid. Okey, seperti mana yang kita tahu, tamhid ini kita belajar bagaimana kita nak kenal huruf hijaiyah, betul tak? Kita belajar bagaimana kita nak bunyikan bacaan huruf itu apabila diletakkan baris, sama ada baris atas, bawah, baris depan, ditambah dengan huruf mad, huruf alif, huruf waw dan huruf ya, ditambah pula dengan baris yang berbaris dua, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Ada pula huruf yang bersambung, ada pula gabungan antara huruf pendek, huruf panjang dan tanwin. Okey, kita belajar semua itu untuk apa? Untuk kita latih diri kita untuk mahir untuk belajar Quran, untuk baca. Bila dah habis tamhid, alhamdulillah, dah boleh baca, dah kenal huruf, dah boleh baca huruf berbaris, dah boleh baca huruf yang bersambung walaupun sambungannya pendek-pendek lagi. Okey, jadi alhamdulillah dah selesai. Tiba pula masa sekarang ini kita belajar ilmu tajwid. Okey, kenapa kita nak belajar ilmu tajwid? Kita belajar untuk ilmu tajwid ini untuk mencantikkan sebutan bacaan Quran kita. Okey, kalau kita lihat, kita dengar bacaan Imam Muka contoh. Saya tak ajar cara untuk belajar cara baca Imam Muka. Contoh, nak bagi contoh, bila kita dengar Imam Muka ataupun mana-mana imam surau, masjid dan sebagainya yang baca Quran sedap itu, dia mesti baca dengan bertajwid. Okey, kalau dia tidak baca dengan bertajwid, tak akan jadi sedap macam tu, tak akan jadi macam menusuk kalbu macam tu. Okey, mesti kena belajar ilmu tajwid. Sebab ilmu tajwid ini seperti yang telah saya bincangkan dengan tuan-tuan sebelum ini, dalam sesi sebelum ini, iaitu kita mengetahui apa dia kata, kita mempelajari makhraj huruf. Okey, selain daripada itu, kita menguasai teknik bacaan dan cara menyebut yang jelas dan mudah bagi huruf-huruf yang banyak berubah. Okey, bagaimana kita nak baca huruf yang bila adanya hukum nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang lain dalam huruf hijaiyah. Macam mana kita nak baca huruf mim mati bertemu dengan huruf-huruf lain dalam huruf hijaiyah. Bagaimana kita nak baca ada huruf mat yang panjang, 2 harakat, 4 harakat, 3 harakat. Okey, itu memainkan peranan kita untuk menjadikan bacaan kita lebih jelas, lebih cantik dan lebih kita yang baca pun lebih bersemangat. Okey, kita yang dengar sendiri pun kita rasa macam kalau habis satu muka Quran, rasa nak tambah satu muka lagi. Dah habis 2 muka, rasa nak tambah lagi. Itu yang menyebabkan kita rasa kemanisan dalam membaca Quran itu. Kalau kita baca biasa-biasa saja, kita akan rasa lambatnya nak habis satu muka surah. Tapi kalau kita baca dengan bertajwid, berlagu, dengan nada yang cantik, sebutan yang betul, insya-Allah bila kita baca Quran, kita akan rasa macam apa yang ulama-ulama dulu kata, dibaca Quran rezeki yang sekenyang dengan semua itu. Rasa tak lapar. Okey. Sampai macam tu sekali. Okey. Boleh? InsyaAllah dapat. Okey, ramai yang dah masuk ini. Terima kasih kepada yang masuk. Okey, kita pergi kepada pelajaran yang pertama. Kita pergi kepada pelajaran yang pertama. Kalau tuan-tuan boleh tengok pelajaran yang pertama ini macam mana? Okey. Saya rasa ada di kalangan tuan-tuan yang belum ada buku ni. Betul? Sebab saya tak sempat bagi itu, kita pun tak jangka perintah PKP ini berlangsung sebelum kelas kita yang pertama. Jadi saya minta maaf. Cuma saya nak cadangan daripada tuan-tuan bagaimana cara untuk saya bagi kepada tuan-tuan buku tajwid ini. Okey? Sama ada kita tetapkan masa, contohnya esok kita tetapkan masa dalam pukul 11, semua orang boleh datang ke center ambil buku tajwid. Okey, ataupun kalau susah, kalau nak post, dia mungkin akan ada post lah. Kalau nak post ni,
Okey, terutama yang duduk jauh lah. Tapi yang okey, Cik Yunus kata boleh ambil dekat center. Okey. Tapi kalau nak ambil kat center, contohnya kalau hari ni saya ada dekat center daripada pukul tadi dari pukul 11 sampai pukul 5.30 petang. Sampai 5.30 petang. Ataupun kalau ada yang nak ambil buku tajwid ni lewat daripada itu, last lah saya boleh ada dekat sini dalam pukul 6.30 petang. Nak balik lah tu 6.30 tu nak balik tu. Cuma saya tak pasti pukul 6.30 tu saya sedang dalam sesi live atau tidak. Kalau boleh nak datang masa free je lah. Yang saya betul-betul free nya. Sebab saya banyak buat sesi live pagi dengan petang. Yang saya betul-betul free nya antara pukul 1 sampai pukul 2. Okey, antara pukul 1 sampai pukul 2. Okey. Ataupun tuan-puan nak jumpa dekat mana-mana pun boleh buat temujanji. Contoh nak jumpa dekat McDonald, KSL. InsyaAllah saya boleh buat keluar malam sekejap. Cuma kena bagi tahu awal lah, supaya saya dapat bawa benda ni letak dalam kereta dulu ke. Okey. Jadi untuk sesi sekarang ni saya je lah yang ada buku ni, tak apalah. Okey, tuan-puan tengok je lah apa yang kita nak ajar sekarang ni. Okey. Untuk pelajaran yang pertama adalah berkenaan dengan nama-nama huruf hijaiyah. Okey. Nama-nama huruf hijaiyah. Okey. Kenapa kita perlu tahu nama-nama huruf ini? Seperti yang saya sebut sebelum ini, dalam Quran ada satu-satu setengah-setengah bacaan yang bermula dengan sebutan nama huruf, iaitu di permulaan surah. Okey. Jadi kita kena kenal nama huruf dan cara sebutan yang betul untuk kita sebut huruf itu, dan supaya bacaan kita betul dan sampai matlamat ilmu itu. Okey. Jadi kita pergi yang pertama. Okey. Saya terpaksa tunjuk pada tuan-puan sebab guna telefon kita telefon. Kalau saya buat saya palingkan telefon ini ke sebelah sini, dia punya tulisan jadi terbalik. Saya bukan guna telefon macam selfie, saya palingkan telefon sebelah sini. Jadi saya tak nampak tuan-tuan. Semua saya gunakan laptop ini untuk tengok komen-komen daripada tuan-tuan. Saya nampaklah komen-komen, saya guna laptop untuk buka Facebook ya. Okey. Jadi saya tunjuk ini. Yang pertama adalah alif Alif Okey. Alif ini nama panggilan. Okey. Alif ini nama panggilan. Nama sebenar alif ialah alifun. Nama sebenarnya. Bukan elephant Elephant tu gajah. Alifun. Sebab apa kita kena tahu nama sebenarnya? Sebab kita nak tahu huruf yang di belakangnya. Huruf yang di belakang ini menentukan sebutan yang betul bila kita sebut huruf alif. Alif, a di depan, fa di belakang. Alif. Okey. Cuba kita sebut sama-sama, tuan-tuan yang berada di rumah atau di tempat kerja. Jom kita baca sebut alif ini sama-sama. Alif. 1 2 mula. Alif. 1 2 3. Alif. 1 2 3. Alif. Okey, itu panggilan. Nama sebenarnya cuba kita sebut alifun. Sekali lagi, alifun. Sekali lagi, alifun. Itu nama sebenarnya. Okey, jadi kita tahulah kalau nak sebut alif, a dengan bunyi fa belakang. Alif, itu cara sebutan yang betul huruf alif. Kalau kita tanya ini huruf apa? Ini huruf alif
Sebab ada yang sebut huruf alif. Huruf alif itu bahasa Kelantan. Kalau bahasa Arabnya huruf alif. Itu sebutan yang betul, huruf alif. Okey. Boleh alif ya, boleh. Huruf yang kedua, huruf ba. Huruf apa tuan-tuan? Huruf ba. Huruf apa tuan-tuan? Sekali lagi. Huruf ba. Sekali lagi, 1, 2, mula. Ba. Sekali lagi kita panggil huruf ba. Sekali lagi, wahid, isnani, salasa. Sebut sama-sama dengan Ustaz. Wahid, isnani, salasa. Ba. Boleh tuan-tuan? Nama sebenar bagi huruf ba ialah baun. Baun. Sama-sama kita sebut. 1, 2, mula. Baun. 1, 2, 3. Baun. Wahid, isnani, salasa. Baun. 1, 2, 3. Baun. Itu nama sebenar bagi huruf ba. Tapi kita panggil ba. Okey. Macam saya lah, nama saya Ustaz Nasaruddin bin Razali. Betul tak? Nama sebenar. Tapi panggil Ustaz Nasar ada, Ustaz Din apa. Itu nama orang lah. Nama orang pelbagai. Tapi alif ba ni nama dia tetap lah. Tak boleh nak ditukar nama lain. Sebab ada orang nama dia panjang, tapi ahli keluarga dia panggil Yusuf. Padahal dalam nama sebenar tak ada pun nama Yusuf. Itu cara orang kita buat bagi nama lah. Tapi kalau huruf hijaiyah ni kena sebut panggilan dia ba. Nama sebenarnya baun. Okey, huruf yang ketiga. Huruf ta. Huruf apa? Huruf ta. Ta. Huruf ta. Okey. Ta. Nama sebenarnya taun. 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 Bukan taun ni. Itu taun tu penyakit taun ni. Taun. Taun. Un tu hamzah. Un. Taun. Boleh? Taun. Bila sebut huruf ta ni dia macam ada angin sikit. Taun. Okey. Boleh, insya-Allah. Boleh sebut bersama-sama? Okey. Nama sebenar bagi taun. Sama-sama. 1, 2, mula. Taun. 1, 2, 3. Taun. Wahid, isnani, salasa. Taun. Wahid, isnani, salasa. Taun. Okey. Jadi kita tahu nama sebenar huruf ta adalah taun, tapi kita panggil ta. Ni ta. Okey. Seterusnya ialah huruf sa. Huruf sa. Perhatikan betul-betul cara saya sebut huruf sa. Huruf apa tuan-tuan? Huruf sa. Sekali lagi, huruf apa tuan-tuan? Huruf sa. Okey. Nama sebenarnya nama sebenar huruf sa ialah saun. 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 Itu nama sebenar. Tapi nama panggilan kalau dipanggil, ini huruf apa? Huruf sa. Sa. Sebab kita nak bezakan sebutan huruf sa ini dengan huruf sin. Okey? Sa. Okey. Lidah kena ke depan nak sebut huruf sa kena lidah ke depan. Sa. Sebab itulah kalau kita nak testing bagi sebutan yang betul ke tidak, cuba ambil suratul Falaq. Wa min syarrin nafatha. Berapa ramai yang sebut huruf sin? Wa min syarrin nafasa. Sa itu huruf sin. Ni sa.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini urusan. Okey. Jadi nama panggilan sa, nama sebutan, nama sebenar saun. Okey. Seterusnya jim. Okey. Jim. Nama panggilannya adalah huruf jim. Huruf apa tuan-puan? Huruf jim. Huruf apa? Huruf jim. Sekali lagi tuan-puan, dapatkan banyak pahala dengan mengulang. Huruf apa tuan-puan? Huruf jim. Okey, jim. Lepas sebut huruf jim, kena tutup mulut sebab nama sebenarnya ialah jimum. 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 Sebut sama-sama dengan saya tuan-puan. Nama sebenar huruf jim, jimum. 1, 2 mula. Jimum. 1, 2, 3. Jimum. Wahid isnani salasa. Jimum. Okey. Sebab itulah kalau kita tanya, ini huruf apa? Ini huruf jim. Tutup mulut. Jim. Tutup mulut. Jangan buka mulut. Kalau buka mulut, jin. Itu lain lah. Itu makhluk Allah yang lain. Yang satu lagi yang gaib tu, jin. Okey. Ini bukan makhluk. Ini makhluk juga tapi huruf lah. Huruf jim. Okey. Seterusnya adalah huruf huruf apa? Orang kata ha pedas. Ha pedas. Okey. Ha pedas. Okey. Kita nak cuba macam mana huruf ha pedas ni? Nama panggilannya kita panggil ha. Kena ada desiran nafas. Ha. Huruf ha ini memang kena kita tekankan. Sebab bila dalam Quran kita kena adjust sebutan suara ini bila kita ada baca dengan huruf ha. Alhamdulillah. Tu kita adjust huruf ha. Okey. Hayya 'alal falah. Ada desiran angin. Desiran nafas ada. Okey. Nama sebenarnya Haun. Okey. Nama sebenarnya adalah Haun. Nama sebenarnya adalah Haun. Okey. Perhatikan pada tempat yang saya tunjuk ini. Okey. Ini Haun. Okey. Boleh insya-Allah tuan-tuan kenal. Panggilan baginya adalah huruf ha. Ha. Sebut sama-sama 1, 2 mula. Ha. Ha. Sekali lagi 1, 2 mula. Ha. Ha. Okey. Cuba kita sebut nama sebenarnya. Haun. 1, 2 mula. Haun. 1, 2, 3. Haun. 1, 2, 3. Haun. Wahid isnani salasa. Haun. Okey. Perhatikan betul-betul ciri-ciri dan sifat huruf ha. Okey. Bila kita tahu ciri-ciri dan kita tahu sifat huruf ha, yang mana sifat huruf ha ialah kena keluar angin bila kita nak sebut huruf ha. Boleh tuan-tuan? Kalau boleh kita pergi kepada huruf seterusnya ialah huruf kha. Kha. Okey. Cara nak sebut huruf kha kena ada desaran dekat rongga kerongkot. Macam kita nak keluarkan kahak. Okey. Kha. Tapi jangan kuat sangat. Secara sederhana saja. Kha. 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 Okey. Kha. Kha. Huruf apa tuan-tuan? Huruf kha. Sebab itulah kalau kita nak bagi baris untuk huruf kha di atas kha. Dia perlukan K
kalau bahasa tu tulis bahasa Melayunya KHO, kha. Kha. Vokal O, kha. Okey. Jangan kuat sangat, kha. Tu kuat sangat, boleh nak kuat tapi sakit dekak lah, nanti sakit dekak. Okey. Sederhana saja. Okey, cara nak sebutnya kita bunyikan seolah-olah kita nak keluarkan kahak daripada mulut kita. Kha. Macam tu, okey. Nama sebenarnya Khaun. Nama sebenarnya ialah Khaun. Okey. Nama sebenarnya adalah Khaun. Sekali lagi, jom kita baca nama sebenar bagi huruf kha. 1, 2, mula. Khaun. 1, 2, 3. Khaun. Wahid, isnani, salasa. Khaun. 1, 2, 3. Khaun. Okey, boleh tuan-tuan insya-Allah? Okey. Seterusnya kita pergi kepada huruf dal. Okey, kita pergi kepada huruf dal. Nama panggilannya ialah dal. Dal, bukan hurufnya huruf dal. D-A-L, dal. Tetapi bila letak baris itu dia akan bunyi lain. Contohnya kalau kita baris atas huruf dal, kita baca da, da, da. Tapi nama hurufnya dal, 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 dal. Okey. Nama sebenarnya adalah dalun. Dalun. Okey. Nama sebenar bagi huruf dal, dalun. Dalun. Okey. Boleh? Jom sama-sama kita sebut nama sebenar bagi huruf dal. 1, 2, mula. Dalun. 1, 2, 3. Dalun. Tujuan apa kita nak tahu nama sebenar? Sebab kita nak tahu makhraj, sebutan yang betul. Okey? Sebutan yang betul tentang nama huruf. Bukan bacaan huruf, nama huruf dulu. Okey. Ini huruf zal. Cara nak sebut huruf zal macam huruf sa tadi. Lidah ke depan. Zal. 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 Okey? Zal. Ini adalah huruf zal. Okey? Huruf apa tuan-puan? Huruf zal. Huruf apa sekali lagi tuan-puan? Huruf zal. 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 Cara kita nak biasakan diri dengan sebutan yang betul ialah kena sentiasa ulang, tuan-tuan. Kena sentiasa ulang. Mungkin susah kalau nak sebut sekali, tapi kalau diulang banyak-banyak kali, insya-Allah akan memudahkan kita untuk sebut selepas ini. Jadi jom kita sebut huruf zal sebanyak 10 kali. 10 kali kita sebut zal, 10 kali. Boleh tuan-tuan? Ready? 1, 2, mula. Zal. 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 Okey, cukup 10 tuan-tuan. Okey. Nama sebenar bagi huruf zal ialah zalun. Okey? Zalun. Nama sebenar bagi huruf zal, zalun. Nama sebenarnya. Tapi nama panggilan zal. Nama panggilan, nama sebutan zal. Boleh tuan-puan, insya-Allah. Okey. Seterusnya adalah huruf ra. Huruf apa tuan-tuan? Huruf ra.
Huruf apa? Huruf ra. Ra. Kenapa ra? Sebab hujungnya ada hamzah. Jadi kita kena sebut huruf apa? Huruf ra. Bukan ra. Ra bila kita letak baris baru kita sebut ra. Tapi nama sebutan huruf ini ialah huruf ra. Ra. Jadi tuan-puan, kita sebut huruf ra sebanyak 10 kali. Standby 1 2 mula. Ra. 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 Okey. Ada di kalangan kita tak boleh sebut ra. Dia akan sebut ra. Sebab apa tuan-tuan? Dia tak boleh ubah ke? Boleh. Boleh. Dengan apa tuan-tuan? Dengan diri dia sendiri kena ubah sebutan. Macam mana nak ubah? Kena sentiasa sebut. Kena sentiasa sebut sesuatu perkataan yang ada huruf ra. Contoh, Doraemon. Doraemon. Contoh. Apa lagi? Ataupun sebut ra 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 ri ri ra ri ra ri ra ri. Kena baca sebut. Okey? Kena sentiasa sebut huruf tersebut supaya mudah. Ada tapi tak ramai lah. Kalau dalam 50 orang tu adalah seorang yang tak boleh sebut huruf ra, dia akan sebut huruf ra. Okey, itu mungkin ujian daripada Allah SWT bagi dia lah. Tapi kalau dia usaha daripada sebut ra sehinggalah dia boleh sebut ra, pahala besar ganjaran bagi usaha dia itu Allah Ta'ala akan bagi, InsyaAllah. Tuhan nak tengok kita usaha je. Macam COVID ni lah. COVID, Tuhan bagi penyakit, alhamdulillah kita tak kena kan. Tapi dalam masa kita tak kena ni, alhamdulillah kita kena doakan. Jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita yang kena tu. Okey. Bukan kita tak kena ni kita boleh duduk saja tuan-tuan. Kita boleh rehat saja dekat rumah. Sambil-sambil kita belajar mengaji ni, kita doakan, ya Allah, dengan barakah aku belajar mengaji, ya Allah, lindungilah aku dan keluarga aku daripada segala bala bencana, penyakit dan sebagainya. Dan kau sembuhkanlah penyakit-penyakit yang telah menimpa sahabat-sahabat kami yang sedang bertaruh nyawa di hospital. Kita kena minta doa pada Allah SWT juga. Okey? Sebab mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita percaya pada ayat Quran, dalam surah Amana Rasul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak akan bagi ujian kepada seseorang individu melainkan dia mampu. Jadi yang terpilih ke hospital itu orang yang mampu. Mungkin ni kita tak mampu lagi menghadapi ujian itu. Sebab tu Allah Ta'ala pilih mereka semua. Okey? Cuma kita kena doakan mereka. Doakan. Jangan lupa. Setiap kali kita solat, setiap kali kita nak belajar ilmu agama, titipkan doa untuk mereka yang telah ditimpa musibah penyakit COVID-19 ni. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Itu sambil-sambil tuan-tuan. Okey, ra. Sekali lagi kita baca ra. Nama sebenar bagi ra ialah ra'un. Okey, ra'un. Sekali lagi nama sebenar bagi huruf ra, ra'un. Ra'un. Okey. Seterusnya huruf zai. Nama apa tuan-tuan? Huruf apa? Zai. Huruf apa nama panggilan? Huruf zai. 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 Sebut sebanyak 5 kali lagi tuan-tuan. 1 2 mula. Zai. 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 Okey. Apa yang tak dapat lagi boleh sambung, sebut lagi, sebut banyak-banyak. Okey. Nama sebenar bagi huruf zai ialah zayun. 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 Tengok lidah saya tak keluarkan lidah. Lidah keluarkan lidah ke depan ialah untuk za saja. Untuk huruf zal.
Huruf zal saja. Ni huruf zai tak ada keluar lidah. Dia berguna bahasa dalam. Zai. Pergerakan lidah daripada dalam. Zai. Nama sebenar huruf zai adalah Zayun. 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 Sama-sama kita sebut tuan-tuan. 1, 2, mula. Zayun. Sekali lagi 1, 2, 3. Zayun. Sekali lagi 1, 2, 3. Zayun. Okey. Seterusnya tuan-tuan, kita pergi kepada huruf sin. Bukan huruf sin. Huruf sin. Sin. Sebab apa kita baca macam tu, sebutan huruf macam tu? Sebab hujungnya adalah huruf nun. Sebab itulah kita kena kenal nama sebenar. Bila kita kena kenal nama sebenar huruf sin ini, kita akan sebut sebutan huruf sin itu dengan betul. Sin. Belakang tu ada sin. Sin. Huruf apa tuan-tuan? Huruf sin. Huruf apa? Huruf sin. Sin. Okey. Nama sebenarnya adalah Sinun. Jom sebut sama-sama tuan-tuan. Nama sebenar bagi huruf sin. Sinun. Sinun. Okey. Bagi sesiapa yang tak boleh buat mukanya susah nak senyum tu, cuba sebut huruf sin. Sinun. Automatik bibirnya akan jadi lebar dan akan timbul mukanya gembira dan senyum. Sinun. Okey. Seterusnya huruf apa? Huruf shin. Huruf apa tuan-tuan? Huruf shin. Shin. Okey, nak sebut huruf shin ini dia macam bunyi ular tedur sikit. Kena ada kena ada shin. Shin. Okey, shin. Huruf apa tuan-tuan? Huruf shin. Huruf apa? Sebut betul-betul. Huruf shin. InsyaAllah. Sekali lagi tulis. Bagus tuan-tuan. Sebut lagi sekali lagi. Huruf apa? Huruf shin. Bagus tuan-tuan. Sekali lagi. Shin. Okey. Nama sebenarnya ialah Shinun. Nama sebenarnya adalah huruf Shinun. Shinun nama sebenar. Tapi nama panggilan adalah huruf Shin. Shin. Okey. Bila dipanggil sebagai panggilan, hujungnya tak bunyilah. Tapi nama sebenar hujungnya bunyi. Okey, ni sekarang ni huruf Sad. Huruf apa? Huruf tuan-tuan. Huruf apa tuan-tuan? Huruf Sad. 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 Okey. Nama sebenarnya adalah Sadun. 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 Okey. Nama panggilannya Sad. Bukan Sa. Huruf apa? Huruf Sa. Bukan. Sa itu bila kita baca dengan baris atas. Tapi bila nama hurufnya, nama panggilan huruf Sad. 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 Okey. Okey. Nama sebenar Sadun. Okey. Tuan-tuan kalau ada nak komen-komen apa dekat bawah tu boleh komen, sebab saya ada guna laptop satu lagi, saya boleh tengok komen daripada tuan-puan. Kalau tengok laptop ni yang live bersama saya hanya 5 orang saja. Okey. Sekali lagi tuan-puan. Sad. Nama panggilan Sad. 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 Kena ada muncul sikit nak sebut huruf sad ni. Sad. Sad. Okey. Nama sebenarnya adalah Sadun. 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 Okey. Seterusnya adalah huruf seterusnya adalah huruf Dad. Dad. Kenapa ada qalqalah belakang tu? Dad. Sebab belakangnya ada huruf dal. Belakangnya ada huruf dal. Kalau tengok belakangnya ada huruf dal.
Okey. Tadi kita baca dad. Dad. Jelas ke tulisan? Okey. Dad. Okey. Bila kita panggil dengan sebutan huruf dad. Dad. Tapi kalau kita sebut nama sebenarnya adalah dadun. 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 Okey tuan-tuan, dadun. Okey, seterusnya. Huruf seterusnya adalah huruf ta. Okey? Huruf ta. Huruf apa tuan-tuan? Huruf ta. Huruf apa tuan-tuan? Huruf ta. Dah tebal sikit, bukan ta. Ta. Muncul sikit. Ta. Ta. Jom sebut huruf ta sebanyak 15 kali. Sama 1 2 mula. Ta 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 ta. Okey. Dengan kita mengulang macam tu, insya-Allah kita akan ingat sebutan huruf dengan lebih baik. Yang jadi masalah sebab kita tak selalu sebut. Jangan-jangan selalu sebut. Kalau kita nak biar kita nak kita mahir dalam sebutan satu-satu huruf, kena selalu sebut. Okey? Nama sebenarnya adalah taun. Taun. Nama sebenarnya apa ya, tuan-tuan? Nama sebenar bagi huruf ta ialah taun, nama sebenarnya. Okey, ramai-ramai. 1 2 mula. Taun. Sekali lagi. 1 2 3. Taun. Okey. Seterusnya huruf za. 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 Okey. Za. 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 Sekali lagi huruf apa? Huruf za. Huruf za. Kenapa bunyi a belakang tu? Sebab kalau tengok nama sebenarnya adalah zaun, belakangnya ada huruf hamzah. Jadi kita panggilnya za. Cara nak panggilnya, kita kena matikan huruf yang di belakang. Kena matikan huruf di belakang ni. Za. 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 Jom sama-sama kita sebut huruf za sebanyak 10 kali. Za. 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 Okey. Nama sebenar bagi huruf za ialah zaun. 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 Okey, seterusnya huruf apa? Huruf ain. Okey tuan-tuan, huruf apa? Huruf ain. Ain. Bukan a. Ain. Huruf ain. Okey. Kenapa perlu ada macam huruf nun belakang tu? Ain. Ain. Sebab belakang huruf nun, nama sebenarnya adalah ainun. Ainun. Ada nun belakang. Tapi kalau nak panggil, kena matikan huruf nun di belakang. Cuma serpihan nun mati itu masih lagi ada bila kita panggil ain. 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 Tak ada. Okey. Nama panggilan ain. Ain kena ada sengau dekat hidung. Ain. 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 Kalau rasa geseran dekat hidung masa sebut ain itu, sebutan itu betul. Tapi kalau tak ada geseran, mungkin kita akan sebut huruf hamzah. Okey? Ain. Okey. Nama sebenarnya ainun. Ainun. Okey, seterusnya huruf apa ni? Huruf ghain. Huruf apa? Huruf ghain. 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 Nah,
Makhraj ra. Ghain. Ghain. Ra. Ra. Ghain. Macam nak marah orang ni. Macam nak marah. Rasa betul. Ghain. Ada getaran dekat langit. Ada getaran dekat langit. Langit dalam ni. Ghain. Ghain itu nama panggilan. Jom sebut nama Ghain dalam nama panggilan sampai 10 kali. 1, 2 mula. Ghain. 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 Okey, ini adalah huruf Ghain. Okey. Nama sebenarnya adalah Ghainun. 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 Nama sebenarnya apa tuan-puan? Ghainun. Sekali lagi nama sebenar bagi huruf Ghain adalah Ghainun. Okey. Seterusnya huruf Fa. Huruf apa tuan-puan? Huruf Fa. Huruf apa? Huruf Fa. Huruf apa? Huruf Fa. Huruf apa tuan-puan? Huruf Fa. Sekali lagi tuan-puan, sebut banyak. 10 kali sebut huruf Fa. 1, 2 mula. Fa. 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 Alhamdulillah, syukur masih lagi diberi kekuatan suara kita pada pagi ini. Okey. Nama panggilan bagi huruf fa ialah faun. Faun. Apa tuan-puan? Faun. Sekali lagi tuan-puan sebut. Faun. Sekali lagi. Faun. Okey. Seterusnya tuan-puan, huruf seterusnya adalah huruf qaf. Huruf apa tuan-puan? Huruf qaf. Huruf apa? Huruf qaf. Qaf. Qa. Qa. Qaf. Qaf. Kena bahasa dalam. Kalau ka lain. Ini qa. 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 Kalau bahasa Melayunya dipanggil sebagai huruf qa. Q-O. Qa. Qaf. Q-O-F. Q-O-F. Qaf. Bukan Q-A-F. Kalau Q-A-F, kaf. Ni qaf. Qaf. Okey. Jom sebut huruf qaf sebanyak 10 kali. Standby. 1, 2 mula. Qaf. 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 Alhamdulillah, syukur. Nama sebenar bagi huruf qaf ialah qafun. Nama sebenar bagi huruf qaf apa tuan-puan? Qafun. Sekali lagi nama sebenar apa dia tuan-puan? Qafun. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kaf. Tadi qaf, q ni kaf, k. Kaf. Kaf. Mari sebut huruf kaf sebanyak 10 kali tuan-puan. 1, 2 mula. Standby. Go. Kaf. 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 Alhamdulillah tuan-puan. Itu dipanggil sebagai senaman mulut. Untuk apa tuan-puan? Untuk memperbetulkan sebutan makhraj huruf kaf. Seperti mana huruf-huruf yang lain, kena buat senaman sebutan huruf. Kena sebut banyak-banyak. Okey. Tapi nama sebenarnya adalah kafun. Sekali lagi nama sebenarnya kafun. Sekali lagi tuan-puan, nama sebenar bagi huruf kaf, kafun. Okey. Seterusnya huruf lam. Huruf apa tuan-puan? Huruf lam. Huruf apa? Huruf lam. Okey. Nama panggilannya adalah huruf lam. Kenapa kena tutup mulut bila sebut huruf lam? Sebab kalau tengok dia punya nama sebenar adalah lamun. Lamun. Belakangnya adalah huruf
huruf mim. Jadi kena sebut lam, bukan huruf la. Bila ustaz tanya huruf apa? Huruf la, ustaz. Bukan la. La itu bahasa Kelantan. Huruf apa ustaz? Huruf lang. Bukan bahasa Terengganu, lang. Ini huruf lam. Betulkan sebutan huruf. Huruf apa tuan-tuan? Huruf lam. Jom sebut huruf lam sebanyak 10 kali. Standby 1 2 mula. Lam, 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 lam. Alhamdulillah, bagus tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan sentiasa berjaya dunia akhirat insya-Allah. Okey, nama sebenar bagi huruf lam adalah lamun. Sekali lagi tuan-tuan, nama sebenar bagi huruf lam lamun. Okey. Seterusnya adalah huruf mim. Mim, bukan ming. Mim. Sebut betul-betul. Bermula dengan huruf mim, berakhir dengan mim. Nama panggilannya adalah huruf mim. Nama sebenar adalah mimun. Mimun. Nak sebut nama panggilan kena matikan huruf yang terakhir, tapi kena kekalkan sifat huruf yang terakhir itu, iaitu huruf mim. Kena sebut mim. Huruf apa tuan-puan? Mim. Jom sebut huruf mim sebanyak 5 kali. 1 2 mula. Mim, 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 mim. Alhamdulillah. Betul tuan-puan sebutan. Okey, seterusnya kita pergi kepada huruf nun. Nun. Nun, bukan huruf nun. Nun. Kena ada huruf nun. Sebab apa ada serpihan nun di belakang? Sebab pada panggilan pada nama sebenarnya adalah nunun. Bermula dengan huruf nun, berakhir dengan huruf nun. Kena ada sifat huruf nun itu pada panggilan huruf nun. 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 Okey. Nama panggilannya adalah nama sebenarnya adalah nunun. Sekali lagi, nama sebenar bagi huruf nun ialah nunun. Okey. Baik, seterusnya tuan-puan, kita pergi kepada huruf waw. Bukan huruf wa. Wa itu kita sebut bila dia letakkan baris. Sekarang ini kita tak letak baris, cuma kita nak sebut sebutan yang betul huruf ini. Huruf apa tuan-tuan? Huruf waw. Huruf apa? Huruf waw. Huruf apa? Huruf waw. Jom sebut huruf waw sebanyak 7 kali. Standby 1 2 mula. Waw. 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 W A W. Waw. Okey tuan-puan, nama sebenar bagi huruf waw ialah wawun. Nama sebenar bagi huruf waw ialah wawun. Seterusnya adalah huruf ha. Okey, ini yang kena bezakan dengan huruf yang ini. Ini keluar panggil nafas, panggil keluar geseran angin tu keluar. Ha. Tapi yang ini jangan keluarkan angin. Ini huruf ha. 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 H-A. Ha. Sekali lagi tuan-puan. 1 2 mula. Ha. 1 2 3. Ha. Jangan keluarkan angin. Jangan sebut ha. Kalau ha ini ha. Ha. Okey. Jom kita sebut sebanyak 6 kali huruf ha. 1 2 mula. Ha. 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 Jom kita sebut secara cepat huruf ha sebanyak 10 kali. Ha 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 ha. Rasanya cukuplah 10 kali itu. Itulah adalah sifat huruf ha. Tiada angin, hanya sebutan huruf. Okey. Nama sebenarnya adalah haun. Okey. Nama sebenar adalah huruf ha adalah haun. Okey, nama panggilannya adalah ha. Nama panggilan ha. Nama panggilan ha. Nama sebenar haun. Haun. Okey, ha bulat ini. Dalam masa yang sama dia ada ha bulat penuh ataupun ha bulat macam ni. Okey.
Ini adalah huruf, siapa tak kenal tak tahulah. Ini adalah huruf hamzah. 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 Huruf apa tuan-puan? Huruf hamzah. Huruf hamzah ini, okey, huruf hamzah ini dia bila dalam Quran ada digandingkan dengan alif, ada diasingkan dengan huruf alif. Okey? Nama apa tuan-puan? Hamzah. Jom kita sebut huruf hamzah sebanyak 5 kali. Standby, 1, 2, mula. Hamzah. 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 Okey. Nama sebenarnya adalah Hamzatun. Nama sebenarnya apa tuan-tuan? Hamzatun. Sekali lagi kita sebut nama sebenar huruf hamzah ialah Hamzatun. Terima kasih tuan-puan. Dan huruf yang terakhir adalah huruf ya. Huruf apa tuan-puan? Huruf ya. Huruf apa tuan-puan? Huruf ya. Okey, jom kita sebut huruf ya sebanyak 10 kali. Standby, 1, 2, mula. Ya, 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 ya. Masya Allah, terbaik tuan-puan. Saya yakin tuan-puan pun sebut sekali dengan Ustaz semasa di rumah, saat ini dan ketika ini, bagi sesiapa yang ikut live. Okey, nama sebenarnya adalah ya, tetapi nama sebenarnya adalah yaun, tetapi yang selalu kita sebut adalah nama panggilan, iaitu ya. Panggilan huruf itu adalah huruf ya. Nama sebenarnya adalah yaun. Tujuan kita nak tahu nama sebenar supaya sebutan panggilan itu sebenarnya. Okey, kalau ya dia ada huruf hamzah ni, jadi kita baca ya. Kalau ya itu bila ada baris, selain daripada berbaris kita sebut nama huruf ya. Kena ada serpihan sifat huruf hamzah di belakang. Nama sebenarnya adalah yaun. Ya. Okey tuan-tuan. Okey. Kalau tengok huraian ini dikatakan bahawa terdapat 29 huruf-huruf hijaiyah yang perlu dikuasai bentuk-bentuk tulisannya dan bacaannya bagi membolehkan seseorang itu membaca Al-Quran. Okey. Huruf-huruf ini, 29 huruf ini merupakan huruf-huruf hijaiyah yang wajib ada dalam Quran. Cuma peranannya mengikut keadaan tulisan. Kalau ada dia bertanda sukun, bertanda baris atas, bertanda sabdu, kepalanya ada kepala huruf sad dan sebagainya, bergantung pada tulisannya. Okey, semua 29 huruf hijaiyah tersebut boleh menerima tanda bacaan, harakat dan sukun. Okey, semua 29 huruf hijaiyah ni boleh terima tanda bacaan, baris atas, bawah, depan, bacaan mat dan sebagainya. Okey, kecuali huruf alif. Huruf alif ini tak boleh terima tanda bacaan harakat dan juga sukun. Yakni alif ini tak ada bunyi dalam Quran. Cuma dia berperanan sama ada dalam bentuk huruf alif mat ataupun hamzah wasal. Okey. Kalau ada tulisannya mungkin dia berperanan dengan huruf hamzah. Contohnya huruf alif atasnya adalah hamzah. Yang bunyinya huruf hamzah bukan huruf alif. Okey. Jadi setakat itu macam mana tuan-puan yang sedang live bersama saya? Kalau tengok ni 5 orang saja. Okey, saya pun tak pasti siapa yang live ini. Yang penting saya rasa tuan-puan dapat sesuatu daripada perjumpaan kita ini. InsyaAllah tuan-puan dapat sesuatu insyaAllah. Okey, mudah-mudahan. Okey. Jadi untuk sesi yang pertama pada pagi ini, itu saja saya nak ajar tuan-puan untuk pelajaran 1 ini berkenaan dengan nama panggilan bagi huruf-huruf hijaiyah ini dan juga nama sebenar baginya. Okey, insya-Allah kita akan jumpa pada sesi yang kedua. Kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya dipanjangkan umur, kita berjumpa pula pada pukul 3 dalam lebih kurang 3 suku. Okey, kita akan jumpa pula pada petani pada pukul 3 suku insya-Allah. Okey, dalam tajuk yang kedua, pukul 3 suku kita pergi pada tajuk yang kedua, iaitu pelajaran 2 ialah makhraj huruf.
makhraj huruf, tempat keluar huruf. Kita nak kena pasti huruf-huruf yang kita sebut tadi itu, alif sampai ya itu, tempat keluarnya dekat mana. Okey, insya-Allah kita jumpa pada buku 3.15 minit petang nanti, insya-Allah. Untuk sesi ini, terima kasih. Itu saja daripada saya. Wallahualam. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati perjumpaan kita pada pagi ini. Okey, terima kasih yang join pada saya. Terima kasih banyak-banyak yang bagi salam. Waalaikumsalam. Okey, saya harap semuanya sihat sejahtera, dan dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Kalau ada yang sakit, diberikan kesihatan. Kalau ada yang susah, diberikan kemudahan. InsyaAllah kita doa. Pada saat ini memang kita perlukan Allah SWT sentiasa dengan kita. InsyaAllah Tuhan sentiasa dekat dengan hamba-Nya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.